Assalamualaikum Assalamualaikum. doktor. Waalaikumsalam. Doktor, untuk kelas ni rekod tak sebab ada beberapa kawan saya ada masalah lain? Saya akan rekod dalam kelas. Okey, terima kasih doktor. Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan sambung kuliah kita pada topik yang kedua bagi fiqh muamalat. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang falsafah pemilikan. Baik, apa yang anda perlu faham tentang pemilikan? Baik, kalau kita melihat pemilikan, biasanya dia akan melibatkan tentang kehartaan. Okey, baik. Banyak harta ataupun kita manusia, orang Islam khususnya, perlu ada harta sendiri. Anda pun ada harta anda sendiri, betul? Apa contoh harta yang anda miliki sekarang? Handphone. Handphone lagi? Oh, Laptop lagi? Baju. Apa dia? Baju lagi? Seluar. Ya, keluar lagi. Jam Kipas. tangan. Jam tangan. Alright, okey. Satu jawapan yang menarik. Okey. Tapi dalam Islam, dalam Islam, harta ini adalah satu keperluan kepada manusia di mana manusia memerlukan harta. Saya percaya anda semua sudah akil balik dan berkemampuan untuk mendapatkan ataupun menguruskan harta. Itu adalah konsep harta dalam Islam. Harta bebas dimiliki, manusia bebas memiliki. Kecuali harta-harta yang tertentulah yang anda tidak boleh miliki. Jadi itu adalah Islam membenarkan jangan kata oh Islam mesti zuhud, tidak dibenarkan memiliki harta. Tidak ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ramai yang berharta, kaya. Jadi macam contoh, siapakah sahabat Rasulullah yang kaya? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Ya, betul. Lagi siapa lagi? Antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya, yang memiliki harta yang banyak. Mus'ab bin Umair. Apa dia? Sayyidina Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Pada awalnya. Dia pada awalnya Mus'ab bin Umair antara yang kaya sebab mak dia lah yang kaya, bangsawan. Lagi? Ada lagi? Zubair Al-Awwam. Oh, Zubair bin Awam. Oh, yang tu saya tak pernah dengar lagi. Okey, tapi tak apa. Lagi? Ada contoh yang lain? Abdurrahman bin Auf. Ya, betul. Zubair Al-Awam tu saya tak pasti tapi mungkin sebab saya mungkin tak belajar, kekurangan diri saya sendirilah tentang sebab kita biasa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya, yang banyak harta ialah Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Auf kan? Abdurrahman bin Auf. Maafkan saya. Okey. Jadi dan anda terlupa. Anda terlupa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang kata apa? Paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghabiskan hartanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Khadijah. Ya. Siti Khadijah. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi oleh baginda iaitu Sayyidatina Khadijah binti apa? Walid. Binti Walid. Betul. Alright. Ustazah semua baik-baik. Okey. Antara contoh pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ialah telah membelanjakan hartanya ke jalan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya pada ketika umat Islam diboikot oleh musyrikin Mekah pada ketika itu. Ketika itu umat Islam belum berhijrah ke Madinah di mana Sayyidatina Khadijah telah
membelanjakan keseluruhan hartanya kepada umat Islam. Sebab orang Islam diboikot di Mekah. Maka ketika itu ada buat perjanjian di antara umat Islam dengan orang musyrikin, di mana kalau kita baca sejarah tu di akhir orang kata apa pemboikotan tu ada perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak. Okey. Hanya tinggal bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillah tak siap saya di atas surat perjanjian itu. Maknanya bila orang kata oh kebanyakan orang Islam pada awal Islam ialah orang-orang miskin dan orang-orang susah, itu boleh saya katakan bukanlah tidak benar, bagi saya agak kurang tepat, kerana orang-orang yang masuk Islam pada awal Islam ialah orang-orang yang hebat, kan? Kalau ustaz dan ustazah semua tengok kita kaji sirah kan, antara cerdik pandai yang memeluk Islam siapa dalam Islam pada awal Islam? Cerdik pandai, kaya raya Saidina Abu Bakar, kan? Saidina Osman, baik, Saidina Khadijah. Jadi mereka itu adalah bangsawan-bangsawan di Mekah pada ketika itu. Saidina Hamzah bin Abu Talib. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib kan? Ke Abu Talib? Bapa saudara baginda. Bapa saudara maknanya kalau bapa saudara Saidina Hamzah bin apa? Diam je ni. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. kalau kita baca, kalau macam kita pergi sembahyang Jumaat di Johor, dia ada sebut kepada bapa saudara baginda, iaitu Saidina Hamzah dan Saidina Abbas radhiyallahu anhuma, kan? Okey, jadi itulah menunjukkan bila kita tidak berharta, okey, orang Islam lemah dari sudut ekonomi, okey, kuasa duit. Apa yang berlaku kepada orang Islam? Ustaz dan ustazah semua. Bayangkan kalau umat Islam tidak ada kekuasaan duit, tidak ada harta. Apa yang berlaku kepada umat Islam? Ditindas. Ditindas. Lagi? Dipandang hina. Oh, dipandang hina Sekarang ni semua orang pandang duit Bagus. Bagus pandang duit Mata-mata. Tak ada sumber makanan. Sumber makanan. Betul, bagus. Jadi anda saya bukanlah orang kata apa anda semua dapat duit, anda semua PTPTN ke JPA ke duit sendiri ni semua belajar ni? Campur-campur doktor. Campur-campur okey. Tak ada pun yang buka kamera hari ni tak apa. Alright. Okey, ini adalah contoh contoh di mana kita perlu berharta, kita perlu ada kuasa wang, kita perlu jaga ekonomi kita. Jadi itulah kekuatan. Orang kata, oh umat Islam tidak perlu ada duit, kita cukup ada kuasa politik. Tidak kita perlu ada kuasa duit juga. Sebab duit ini boleh kadang-kadang kita boleh memanipulasi manusia juga kan. Kalau anda semua orang kata apa? Ahli politik sebagai contoh kan. Kalau anda tidak berduit, apa yang berlaku? Dipandang hina. Dipandang hina juga semua suka dipandang hina Tak ada pengaruh. Tak ada pengaruh yang kuat. Tak ada pengaruh. Ada orang nak undi. Tak ada Karai orang. undi. Sebab manusia pengundi-pengundi semua dia perlukan duit kan. Kalau anda bagi kata-kata manis, janji-janji manis, siapa yang nak ikut kan? Apa buktinya? Okey, macam sebagai contoh, saya bayangkan saya adalah wakil rakyat UTM sebagai contohlah. Saya lah wakil rakyat UTM. Saya kata saya nak bila saya jadi wakil rakyat, saya nak bangunkan UTM ni, saya nak buat menara sebagai contoh kan. Tapi saya cakap kata-kata kosong je. Sebab tak ada duit. Sepatutnya kalau kita menjadi ahli politik pun kita memerlukan duit. Okey. Baik. Tapi tak apalah. Tak semestinya anda semua nak jadikan duit. Tapi kalau boleh adalah dalam kalangan anda semua ini, ada tak yang buat bisnes kecil-kecilan ni? Ada tak? Ada. Dia doktor. Apa bisnes yang anda buat ni? Dropship ke?
Dropship pun ada agent. Siapa Syikin? Awak dropship apa ya Syikin? Saya jual tudung doktor. Tudung. Ha. Tudung. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Cuba mempengaruhi saya Syikin Jangan. Alright. Tudung besar ke tudung kecil ni? Bidang 50 ada doktor. 50 ada. Nak belikan isteri doktor pun boleh. Belum lagi. InsyaAllah nanti PM tepi. Alright. Ada lagi tak yang jadi dropship? Tak ada dah. Tadi macam ada. Tiba-tiba tak ada. Jadi doktor. Ramai. Kalau ada perniagaan, mana ada orang perniagaan dia tak mewar-warkan perniagaan dia? Tak ada ke nak promote kat saya? Ada doktor ada. Ada Apa dia? Saya jadi stokis Batela. Apa tu Kek batik, atas tu ada Nutella. Okay. Manis. Takut kencing manis. Okay, bagus. Okay. Bagus. Adha. Adha ni perempuan saya ingatkan lelaki. Okay. Alright, bagus. Saya tak larang anda nak berniaga. Bagus. Silakan. Kalau ada keperluan saya beli, kan. Macam saya sendiri pun saya ada, bukanlah perniagaan, sebenarnya saya ada buat dulu saya rajin buat waktu saya belajar lah macam anda semua, saya ada buat banyak kursus, bukan kursus. Saya banyak buat kerja-kerja editing buku, editing thesis. Jadi memang kerja saya tu lah kan, macam orang dah tulis thesis kan. Upah saya mengambil upah untuk bukan buat saya mengedit thesis tersebut mengikut format yang ditentukan. Kena buat spacing, kena tahan sabar sikit lah. Dan kena tahan maki lah. Kadang-kadang kita buat tu salah kan. Okay. Tak apa. Dan saya pun baru-baru ni saya banyak terlibat dalam orang kata apa, penghasilan karya-karya kan. Bila macam sekarang ni saya banyak buat macam orang kata apa, buku diterbitkan dalam bentuk kumpulan. Jadi setiap hari kumpulan perlu memasarkan buku tersebut. Macam tu. Dan anda pun tak mustahil Anda semua pun boleh buat. Baik. Dari segi definisi harta, kita tahu segala apa yang dimiliki, sama ada barang itu fizikal atau manfaat, seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuhan, itu adalah harta. Okey? Sesuatu yang diingini oleh manusia dan boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu. Okey, ini menurut definisi daripada Wahbah Az-Zuhaili, ya. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, segala apa yang dimiliki ini adalah definisi daripada Wahbah Az-Zuhaili. Yang ni sesuatu yang diingini adalah merujuk kepada definisi yang diutarakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Okey, rahimahullah. Baik, itu adalah definisi harta. Maknanya kalau kita tahu sesuatu yang dimiliki ataupun sesuatu yang diingini dan boleh disimpan, itu adalah key point dia. Mestilah barang tu berharga, bermanfaat kan. Boleh tak sekarang ni anda memiliki arak, boleh tak? Arak tak boleh. Tak boleh doktor. Kenapa arak tidak boleh dimiliki? Haram. Sebab dia bukan barang berharga. Tapi kalau berharga, kenapa kasbek orang jual? Haram. Sebab Dok. dia haram doktor. Haram. Haram. Tidak nilai dalam sisi Islam tak ada. Tak Okey. memberi manfaat. Okey, saya tanya contoh anda ada seorang kawan yang bukan Islam. Okey, bukan Islam. Nama dia Lim Ah Peng contoh. Okey. Lim ni dia ada arak. Dia ada satu orang kata apa, bekas arak yang besar. Tiba-tiba Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus ni dia ambil batu, dia baling pecah botol arak dia tu. Adakah Muhammad Firdaus, okey, nama penuh Muhammad Firdaus wajib membayar ganti rugi kepada Lim Ah Peng tadi? Diam terus ni. Wajib. Wajib. Kena bayar tu wajib. Kena bayar. Wajib doktor.
Kenapa itu bukan harta? Dalam Islam tak mengiktiraf arak sebagai harta, kenapa perlu bayar ganti rugi? Tapi itu hak kawan dia, even kawan Ha. dia bukan Islam. Okey lah. Kalau macam tu tiba-tiba Firdaus, minta jauh lah sebagai bukan orang Firdaus lah. Dia orang Islam, dia ada satu memiliki arak kat rumah dia. Okey, kemudian tiba-tiba Aimi dia tak puas hati, dibaling. Adakah Aimi wajib mengganti rugi arak tersebut? Weh. Betul ni? Tak kot doktor Kalau sebab macam tu, arak tak tak kot, beri doktor. manfaat. Mana makcik kalau macam tu, lip Apeng tadi kena bayar ganti rugi. Tetapi yang orang Islam ni tak perlu bayar ganti rugi. Sebab Aimi niat dia nak menegur. Kan Oh. Aimi? Tegur kenapa sampai kena baling batu? Tak tahu. Oh. Membanteras betul. Panas baran doktor. Bukan kerja kita membantras ialah pihak yang berkuasa. Wih, terus diam Tak tahu macam mana? doktor, tak tahu. Tak tahu Checkmate doktor, okey. checkmate. Dia stalemate. Dia tak ada jawapan Okey. Kalau kita memecahkan arak lim Apeng tadi, kita perlu membayar ganti rugi sebab harta arak itu dikira harta kepada orang bukan Islam. Tetapi kalau arak yang dimiliki oleh orang Islam itu tak dikira sebagai harta dan tak perlu membayar ganti rugi. Okey. Jelas? Jelas doktor. Jelas doktor. Jelas doktor. Dalam Al-Quran ini, bila sebut tentang harta, bahasa Arab dia apa? Bahasa Arab, harta. Baru seorang buka kamera. Mal. Al-mal. Mal. Mal. Tulislah mal. Komen tembak je mal. Wih, terus diam balik. Tak yakin dengan jawapan ni. Mal mal. Okey, tapi kalau dia punya, orang kata apa? Mal ialah singular kan. Kalau plural dia? Kita ada? Mal apa kata jamak bagi mal? Amwal. Bagus, Ustazah. Okey, dalam Al-Quran ada banyak bercerita tentang ayat berkaitan tentang mal. Sebagai contoh surah Al-Anfal, surah At-Taghabun, surah Al-Munafiqun, surah At-Takatsur, surah Al-Kahfi, surah Al-Furqan. Cuba baca berkaitan tentang harta, surah At-Takatsur. Boleh saya minta seorang baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Baca. Seorang. Sampai habis. Siapa saya nak minta dia baca ni? Ustaz dan Ustazah. Ni ada Ahmad F. Ahmad F. Saya tak tahu nama betul dia apa. Ahmad F boleh baca surah At-Takatsur. Ayat 1 sampai habislah. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Tak hafal? InsyaAllah Ustaz. Boleh. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Sadaqallahul صدق Azim. الله العظيم. Terlalu sedap. Terlalu sedap Okey, itu antara dalil berkaitan tentang harta. Baik. Kita pergi lebih detail lagi berkaitan tentang harta.
dalam harta dalam Islam, kalau merujuk kepada buku karangan Dr. Muhammad Nasri Hussain dan Dr. Nasri Naimi dan Dr. Salahuddin Shuaib, harta ini dibahagikan kepada 10 jenis. Yang pertama, kita pergi satu persatu, iaitu mal al-aini. Mal aini maksudnya harta bentuk fizikal, dan mal daini, harta bentuk hutang. Kalau kita melihat harta aini ni adalah harta yang jelas, yang nampak dari segi fizikalnya. Bagi contoh, rumah, tanah, wang dan sebagainya. Kalau kita pergi kepada mal daini, mal daini ialah apa itu mal daini? Mal daini, apa maksud daini? Dain hutang. Alright. Maksudnya harta yang sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seseorang, seperti hutang yang perlu dibayar. Itu pun dikira sebagai harta. Alright. Maknanya kita wajib bayar. Maknanya contoh, jika seseorang mendapat sejumlah wang sebagai hutang, ia merupakan hartanya yang dinamakan mal daini. Sebagai contoh kan, anda dapat PTPTN. Dapat PTPTN tak ni? Ada yang pakai PTPTN tak? Ada doktor. Ada yang PTPTN. Jangan lupa dah habis seronok, dah habis berjimba-jimba makan Seoul Garden, jangan lupa bayar balik PTPTN. Makan dah seronok dah. Makan tak nak kalah Seoul Garden. Hari-hari Seoul Garden. Kan? Biasa tak makan Seoul Garden ni dengan kegawai? Oh, lupa pula tak masuk UTM lagi kan? Lupa pula kan? Tak apalah. Itulah bila kan dapat masuk. Kemudian kita pergi ke jenis harta yang kedua, iaitu mal aini. Mal aini ialah sama juga harta berbentuk fizikal. Kemudian kita ada mal manfa'i. Harta yang dalam bentuk manfaat, di mana Imam Syafi'i dan Imam Malik mengiktiraf manfaat sebagai harta, walaupun tidak boleh dipegang, dilihat, dirasa kerana wujud manfaat. Sebagai contoh, ialah hak mengguna rumah yang disewa. Contohnya macam anda, apabila anda berkesempatan dapat pulang ke kampus, anda akan menyewa asrama kediaman ataupun kolej kediaman. Betul? Betul tak ni? Betul doktor. Betul. Itu anda bentuk harta yang seterusnya. Baik, kemudian kita pergi kepada mal asli. Mal asli ialah, dan lawannya ialah mal thimari. Harta asal. Sebagai contoh, mal asli, harta yang baru. Harta pokok lah, dipanggil harta pokok. Maknanya sebagai contoh, rumah, tanah. Itu adalah mal asli. Kemudian kita ada al-mal thimari. Di mana sesuatu yang diperoleh daripada harta, seperti rumah sewa, buah-buahan daripada tanaman, susu daripada lembu, dan bulu daripada kambing biri-biri. Itu adalah mal thimari, harta yang berkembang. Itu adalah contoh harta yang berkembang. Kemudian kita ada mal istihlaki, harta lupus. Harta lupus. Apa dimasukkan dengan harta lupus? Kita sebagai contoh, harta yang amal istihlaki ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya, melainkan dengan cara membinasakannya sehingga hilang hakikat fizikal benda atau barangan sekali guna hingga lupus. Tinggi ni. Apa maksudnya? Sebagai contoh, macam anda isi minyak tak? Isi minyak motor tak? Betul. Isi. Isi minyak. Minyak itu ada isi itu. Minyak itulah harta, tapi kalau nak dapat manfaat dia, anda perlu menghapuskan ataupun melupuskan minyak tersebut. Baru jadilah dia jadi harta yang lupus. Jelas. Sebagai contoh yang lain ialah anda ada duit, kan? Boleh tak anda pergi kedai makan, anda nak bayar, anda buat muka 10 sen.
adakah boleh tak anda buat macam tu? Boleh tak pergi makan tak bayar? Ataupun buat muka sposin tak nak bayar? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi Tak boleh. anda menggunakan wang yang anda ada untuk membayar. Maknanya duit itu pun Dilupuskan. dilupuskan. Kemudian kita ada harta gunaan, harta isti'mali, iaitu harta yang diambil faedah dan dapat digunakan berulang kali tanpa menyebabkan hilang fizikal. Sebagai contoh, pakaian, tanah, rumah, perabot dan sebagainya. Boleh kan kita pakai baju berulang-ulang kali kan. Biasalah malas nak basuh kan. Tak apalah, macam mana dah malas kan. Okey, tapi kekal lah dia punya zat dia ataupun bentuk dia kekal pakaian kecuali pakai sampai lusuh kan. Member pinjam sampai lusuh kan. Tapi tak apalah. Macam mana kan member nak pinjam kan. Kita kalau tak kena bagilah member kan, kesian member. Okey, kemudian kita pergi kepada harta yang kelima mal khas ataupun harta khas dan mal am. Okey, harta awam. Okey, sebagai contoh sekejap ya. Apa maksudkan dengan ni? Okey, mal khas ni maksudnya ialah sesuatu yang merupakan harta peribadi. Sama ada bersama okey, dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa persetujuan pemiliknya. Sebagai contoh, okey, anda ada kereta. Okey, itu harta khas, maknanya harta yang anda miliki. Maknanya itu harta anda. Kemudian kita ada harta mal'am, okey, iaitu harta yang tidak berada dan bukan tertakluk kepada individu tertentu. Okey. Sebagai contoh jalan raya. Sebagai contoh jalan raya. Boleh tak tiba-tiba saya ni jalan ni saya punya, bapak saya punya. Boleh tak? Tak boleh. Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, jadi itu dipanggil harta Harta am. ya, betul. Itu harta am. Kemudian kita pergi kepada harta mamluk. Okey, harta mamluk. Dan kita ada harta apa lagi? Harta mubah. Okey, kemudian ada harta majhur. Harta mamluk ialah harta-harta yang telah dimiliki sama ada pemiliknya itu peribadi, organisasi atau negara. Okey, di mana sebagai contoh harta tersebut dimiliki oleh Firdaus ni tadi. Firdaus juga yang kena. Sebab nama Firdaus ni sebelah dalam struktur ni, nama dia sebelah saya ni. Jadi saya tengok Firdaus lah yang kena. Okey, contohnya harta dimiliki oleh Firdaus. Itu harta yang dimiliki. Kemudian kita ada harta mubah, iaitu harta yang belum dan boleh dimiliki. Sebagai contoh sebagai contoh mana nak cakap ikan kan. Minat mancing ikan tak? Tak minat Ustazah Nur Saidatul Najihah? Tak. Tak minat mancing Ustazah? Aduh. Tak minat. Tak minat. Afiq Afnan minat mancing? Ya saya. Minat Minat. mancing tak? Tak minat Minat. mancing? Okey, line dia tak okey Salah line. Alright. Kemudian kita mancing, bila kita dapat ikan tersebut, harta ikan tersebut akan menjadi harta kita. Maknanya harta itu asalnya mubah, kemudian dia menjadi harta mamluk disebabkan kita mancing, kita dapat, lepas tu kita pun makan. Okey. Alright, kemudian kita ada harta mahjur, iaitu harta yang ada larangan syarak untuk memilikinya. Sebagai contoh harta contohnya saya dah mewakafkan saya punya tanah kepada semua. Dia tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun sebab saya dah wakafkan kepada orang ramai. Kemudian kita ada harta manqul, harta alih dan harta aqar. Okey, mal aqar. Mal aqar ialah harta yang tetap dan tidak boleh dibawa, tak boleh dipindahkan. Okey. Itu menjadi sebagai contoh yang ketara ialah tanah dan rumah.
Okey, kemudian harta mangkul macam mana pula? Harta mangkul. Harta mangkul. Kereta. Ya, betul. Okey, harta. Harta seperti kereta. Lain, ada lagi? Rumah Dr. Rumah. Rumah harta akor. Harta tu tetap. Okey? Ada. Alah. Okey, kemudian kita pergi kepada sebagai contoh harta mal misli yang seterusnya. Harta sebanding. Okey? Harta sebanding ialah harta atau barangan yang lain yang seumpama atau sama dengannya yang banyak di pasaran. Sebagai contoh, kita dia boleh orang kata apa? Dia boleh dinilai lah. Okey, sebagai contoh sekilogram emas. Itu harta sebanding. Kita ada dan dia boleh tukar di emas dengan emas lah kan. Okey, dengan cara bersukat. Okey. Dia nilainya berdasarkan sukatan dan timbangan. Kemudian harta senilai krimi ni ialah harta yang tidak sama dari sudut jenisnya di pasaran. Okey. Sebagai contoh lah. Okey. Sebagai contoh kita membeli tanah kan. Tanah di Johor dengan tanah di Parit Sulong. Di JB dengan Parit Sulong. Ada siapa-siapa orang Parit Sulong ke sini? Saya. Oh, ada orang Parit Sulong. Okey. Okey, sebagai contoh Nurliana Natasha ni orang Parit Sulong kan. Dia nak buat pertukaran kan, nak beli tanah di Johor kan. Dia tidak sama nilai harganya, lokasinya. Mungkin sama luas tapi 1 ekar tetapi dia punya nilai kedudukannya tidak sama. Itu adalah mal primi. Kemudian kita ada mal mutaqawwim, iaitu harta bernilai dengan harta ghair mutaqawwim. Mal mutaqawwim. Jadi maksudnya ialah harta bernilai ialah semua benda bernilai diperoleh dan dikumpulkan melalui usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat menurut syarak. Okey, itu adalah harta mutaqawwim. Sebagai contoh, contohnya macam tanah lah. Saya suka cerita pasal tanah lah. Kemudian harta yang tidak bernilai. Sebagai contoh, barangan yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara sah dari segi syarak. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedahnya daripada menurut syarak kecuali dengan keadaan terdesak sahaja. Okey, sebagai contoh, burung-burung di udara. Wah, ni betul-betul contoh yang otai ni. Okey. Burung-burung di udara. Harta tu tidak bernilai tetapi bila anda tangkap dan anda menjadi hak anda dan anda boleh jual burung-burung tersebut. Okey. Jelas setakat ini harta ghair mutaqawwim. Kemudian kita pergi harta yang terakhir, 10 pembahagian, iaitu yang terakhir adalah harta yang boleh dibahagikan iaitu mal qabil lil qismah dan mal ghair qabil lil qismah, harta yang tidak dapat dibahagikan. Okey, harta yang boleh dibahagikan ialah harta yang dapat dibahagikan tanpa menimbulkan sesuatu kerosakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. Sebagai contoh harta ini ialah macam mana contoh ada tak bagi contoh? Kalau tanah Doktor? Okey, tanah jugalah contohnya Okey. Boleh dibahagikan, boleh dipecahkan macam beras, kita boleh dibahagikan. Okey. Kalau mal ghair qabil lil qismah ialah harta yang tidak dapat dibahagikan dengan sempurna apabila dipisahkan bahagiannya. Itu adalah contoh baju kan, baju. Boleh tak tiba-tiba saya bagi dekat Ustazah Adha. Saya kata, Ustazah Adha ambil bahagian lengan je. Boleh tak? Cuba ambil lengan kan. Kan macam pelik kan. Okey. Tak boleh kata. Tak boleh Okey. Itu adalah jenis-jenis harta. Banyak dalam Islam mungkin kita semua tak sedar bahawa itu semua berlaku ataupun berada di sekitar kita sendiri.
Okey. Jadi sedot kita pergi ke topik yang seterusnya. Pemilikan harta. Bagaimana kita memiliki harta? Pukul apa dah ni? Oh, okey. Macam laju pula saya mengajar kan. Okey. Jadi kita ada pemilikan harta iaitu hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syarak. Harta dikhususkan kepada manusia membenarkannya mentadbir harta mengikut kehendaknya. Okey, itu adalah pemilikan harta. Okey. Kita pun ada banyak kita pun sering kita jaga harta kita kan. Kita jaga laptop kita, motor kita kan. Anda semua ada motor tak ni? Ke motor pakai motor mak ayah lagi? Dia motor. Ada motor tu. Tak ada motor? Ada. Ada. Tak ada motor. Saya bayar-bayar awak dah bawa 125 dah. Uish. 125 lepas tu merempit. Tapi jangan terkejut macam saya adalah pengalaman kan. Saya duduk di UKM, Bangi. Dekat UKM, depan UKM ni dia ada macam apa? Simpang 4 lah. Traffic light kan. Jadi kat situlah orang kata apa macam nak test motor kan. Nak test motor. Kat situlah. Pernah juga saya melihat ustazah bertudung labuh ni motor ajak berlumba naik macam berlumba naik motor, mencilok sana mencilok sini kan. Oh, dahsyat juga ustazah zaman sekarang ni. Jadi saya pun tak no wonder lah lepas ni Ustazah Syikin dengan Ustazah Saidatul ni kan tiba-tiba merempit kat UTM kan. Okey, baik-baik tengok motor, jaga diri baik-baik. Boleh jangan merempit lah, naik motor yang baik-baik lah, secara baik-baik. Jangan merempit ya kan. Malam-malam pergi main layan corner pula dekat roundabout. Ada roundabout UTM? Ada roundabout? Saya tak pasti. Ada roundabout dekat guard tu kan. Main lap kat situ. Jangan baik-baik. Alright. Gunalah untuk kebaikan ataupun untuk pergi ke masjid Ustaz Wasik. Lepas ni saya nampak muka awak kat masjid Ustaz Wasik. Ustaz Firdaus. InsyaAllah tak ada dengar khabar lagi bila boleh masuk UTM. Masuk bulan 12 doktor. Bulan 12 dah boleh masuk semua dah? Tak. Yang mana nak masuk lah. Oh, ya ke? Okey. Baik, kemudian itu adalah pemilikan harta. Kemudian kita pergi ke jenis pemilikan. Pemilikan pun ada 2 jenis. Okey. Kita ada pemilikan yang sempurna dan pemilikan yang tidak sempurna. Pemilikan sempurna. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna? Pemilikan sempurna ialah sesuatu pemilikan yang berlaku terhadap suatu zat harta dan manfaat secara keseluruhannya. Anda memiliki motor. Motor tu Ustazah Saidatul punya. Kemudian Ustazah Saidatul pun boleh merempit menggunakan motor tersebut. Merempit nasiblah Ustazah sebab Ustazah aja yang buka kamera ni. Yang lain-lain ni semua tak tahu gimana ni. Entah ada tak ada pun dalam kelas. Ni saya ingat nak buat kuis lah kejap lagi ni. Boleh tak saya buat kuis? Boleh Doktor. Boleh doktor insya-Allah. Boleh tak? Buka kamera juga yang jawab ni. Boleh saya buat kuis lah. Okey, tak ada yang buka kamera jadi saya buat kuis. Okey. Maknanya kita memiliki penuh terhadap harta dan faedah secara serentak. Kemudian kita ada pemilikan tidak sempurna. Baru Ustaz Firdaus buka kamera. Takut? Okey. Okey, kemudian kita ada pemilikan tidak sempurna. Okey, pemilikan tidak sempurna di mana kita mungkin menguasai zat, okey, mungkin rumah motor tu kita punya tetapi kita bagi pinjam atau sewa ke Firdaus. Firdaus pun merempit dengan secara hormatnya. Okey, kemudian Firdaus pula dia memiliki manfaat saja. Motor tu Ustazah Syikin punya. Kemudian Ustaz Firdaus pinjam. Ustazah Syikin dia ada motor Z250. Contoh. Z250 kemudian disewakan kepada Ustaz Firdaus sebab Ustaz Firdaus nak guna Z250 itu untuk ride dengan kawan-kawan sambil meninggalkan mak ayah di kampung.
sampai hati dia nak ride punya pasal dia tinggalkan mak ayah di kampung. Okey. Padahal nak pergi makan dekat mana kari kambing 40 hari je. Padahal boleh naik boleh jalan kaki je kan, contohlah. Nak ride juga kan. Okey. Itu adalah pemilikan penguasaan terhadap manfaat sahaja. Kalau kita pergi dengan lebih detail, okey. Alright, kalau kita pergi dengan lebih detail, pemilikan sempurna ini boleh terjadi dalam 5 bentuk. Okey. 5 bentuk, iaitu penguasaan harta harus, akad perpindahan, penggantian, kelahiran harta asal dan syufa'ah. Okey. Alright. Kalau penguasaan harta harus ini, kita boleh tengok ada 4 cara, iaitu pemburuan. Sebagai contoh, anda memburu. Okey. Memburu, dapat menangkap ikan lah kan. Buru ni contoh lama kan. Anda tangkap ikan, kemudian anda pun ikan tersebut akan jadi milik anda. Penguasaan mineral dan harta korun. Okey, harta korun. Padahal korun tu dekat Mesir tu. Ada sampai ke Malaysia tapi kita ada undang-undang di negara kita. Kalau kita jumpa harta di dalam perut bumi tu, pada asalnya ialah milik, kalau ikutkan dari segi Islam, milik kita lah. Tetapi sekarang ni ada syaratnya. Okey. Di mana kalau harta emas sekian-sekian dalam dia, itu adalah milik kerajaan. Okey. Kemudian kita ada penerokaan tanah. Tapi sekarang ni di Malaysia tak boleh lah penerokaan tanah. Sebab dia adalah syarat-syaratnya penerokaan. Dulu adalah kerajaan bagi kurnia, kita meneroka tanah, sebagai contoh macam tanah Felda kan. Kat sini ada tak yang berasal daripada Felda? Tak ada, Doktor. Tak ada yang sakit. Tak ada ni, tak ada yang duduk Felda. Betul. Ada. Ada? Siapa? Felda mana ni? Saya Felda Nita 1. Nita. Oi, Nita. Siapa Nita? Hah? Tadi siapa yang duduk Nita tadi? Nita Saya. Atirah. Atirah duduk Nita. Okey, bagus. Saya baru lalu semalam Felda Nita, nak pergi Mersing kan. Terserah. Saya snorkeling pada bohong je. Kan? Okey, penerokaan tanah Felda, macam Felda kan, kerajaan benarkan untuk kita meneroka tanah. Adalah syarat-syarat peneroka dulu kan. Kena bacalah sejarah betapa susahnya untuk kehidupan untuk meneroka tanah Felda pada awal dulu. Okey. Kemudian kita ada penguasaan tumbuhan harus. Okey, sebagai contoh hutan-hutan, okey. Right. Itu adalah contoh di mana macam padang rumput kita nak bagi dia macam pemilikan bersamalah. Okey. Okey, baik. Kemudian kita ada akad perpindahan. Okey. Sebenarnya nak cakap penguasaan tumbuhan harus ni tak habis lagi ni. Okey, sebagai contoh kita tengok tumbuhan hutan. Segala tumbuhan dalam hutan, okey, dikira sebagai hak milik bersama yang boleh dinikmati serta diambil manfaat oleh sesiapa sahaja jika tumbuh di kawasan yang tiada pemilik. Okey, itu dah maksudnya penguasaan tumbuhan harus. Baik. Tapi kalau kita boleh tak kan saya pergi rumah Alia kan, Ustazah Alia. Dia dah buka kamera, Ustazah Alia. Depan rumah Ustazah Alia tu dia ada pokok rambutan. Ada pokok rambutan tak depan rumah? Tak ada. Aduh. Okey pergi rumah Ustazah Alia, saya ambil pokok rambutan. Buah rambutan. Okey, itu adalah satu kesalahan sebab saya menceroboh hak milik ataupun tanah ataupun pokok yang dimiliki oleh Ustazah Alia. Okey, kemudian kita pergi kepada akad perpindahan. Okey. Akad perpindahan ni maksudnya ialah, sebagai contoh ialah kita belilah pemilikan untuk macam kita memiliki sesuatu harta tu ataupun pemberian ataupun pembelian lah. Contohnya kita beli barang kan. Okey, kita buat akad jual beli. Kemudian ada juga tiba-tiba kan
Dia kata, Ustaz Firdaus, pakai Newcastle nampak sangat lalang ni. Okey, tak apa, malam tadi Manchester dia menunjukkan kehebatannya, membelasah Betul. kelab yang hina Betul. seperti Spurs. Betul. Liverpool pun seri. Okey, Liverpool pun seri. Man City pun kalah. Man City hina semalam. Okey, tapi tak apa. Biasalah kan, bila dah nak kena pecat ni tiba-tiba memang on form lah. Tapi pun pelik juga taktikal yang diterapkan semalam kan, tapi tak apa. Kalau lelaki sembang bola, perempuan dia akan jadi meja, tak apa, tak ada masalah. Lelaki kalau sembang bola, padahal cerita macamlah dia pernah pergi Old Trafford tu kan. Seolah-olah Old Trafford tu dah macam rumah dia kan, dia cerita lah. Tapi padahal paling jauh pernah pergi pun Melaka je. Duduk Johor paling jauh pernah pergi Melaka je. Kan? Old Trafford pun tak tahu kat mana kan. Okay. Tapi dia punya sembang tak nak kalah tu, lagi dahsyat daripada orang yang duduk di Manchester. Okay, kemudian kita ada pampasan, pewarisan Pampasan dan pewarisan. Sebagai contoh, ganti rugi lah. Maknanya kalau pemilikan sempurna tu, okey, seseorang mengganti harta kepunyaan orang lain yang telah dirosakkan. Maknanya kita dah ganti, maknanya orang yang kita gantikan harta tersebut, dia dapat balik harta tersebut dalam bentuk yang hampir sama lah. Itu ialah pampasan. Dan juga pemilikan boleh berlaku dalam bentuk pewarisan. Sebagai contoh, mak ayah dah meninggal ke, isteri ataupun suami meninggal, jadi kita akan dapat pewarisan. Okey, kemudian kelahiran harta asal. Sebagai contoh macam buah rambutan tadi, tanam rambutan kan. Okey, tanam rambutan di rumah Ustazah Alia. Tiba-tiba keluar buah durian. Tak logik pula kan cerita tu kan. Nampak sangat cerita tak logik. Jadi dia adalah tumbuhnya buah rambutan tersebut, buah rambutan itu adalah milik Ustazah Alia. Jadi jangan mana-mana Ustaz Firdaus tiba-tiba nak makan rambutan, gipau Ustazah Alia, kesian Ustazah Alia. Jangan tindas golongan hawa. Okey. Golongan hawa ni dahsyat sebenarnya. Okey. Kalau anda tindas, silap-silap anda akan ditindas ramai-ramai sebab kaum hawa ni dia punya kesatuan dia pun dahsyat Dia sebab dia ada persatuan pakcik-pakcik bawang kan. Mana ada persatuan pakcik-pakcik bawang? Pernah dengar Firdaus? Persatuan pakcik-pakcik bawang. Sebab lelaki pun dia sembang pun tak tahu apa benda yang dia sembang. Dia sembang biasa Firdaus. Biasa sembang apa dengan kawan-kawan kalau pergi minum kedai? Selalu ilmiah pasal bola. Sebab kita orang kan sembang pasal yang ilmiah saja ni. Ha. Kalau wanita kalau dia lepak kan kat rumah, apa yang dia sembang? Langsir jiran. Langsir jiran. Okey. Anak jiran ada skandal dengan XXX. Exco menjadi dia punya kan. Itulah kan. Tapi tak apalah. Mungkin anda semua terselamatlah daripada golongan itu. InsyaAllah saya percaya. Ustazah-ustazah semua baik-baik semuanya. Muka pun muka syurga semuanya ni. Yang buka kamera kan yang saya nampak lah. Yang tak buka kamera saya tak tahulah muka syurga ke tidak kan. Tak apa. Tiba-tiba buka kamera kan. Ini tidak adil Okey, tak apalah. Baik. Kemudian kita melihat kepada syufa'ah. Syufa'ah ini agak tinggi perbahasan dia. Syufa'ah ini adalah pemilikan pembeli dengan kadar yang ditetapkan ke atas pembeli. Okey, jika seseorang menjual rumahnya kepada seseorang yang bukan jirannya, kemudian jirannya mahu memiliki pembelian tersebut, jiran itu boleh membeli daripada pembeli tersebut walaupun secara paksa. Syufa'ah ni agak tinggi tapi kita tak pergi detail yang berkaitan tentang syufa'ah. Kemudian kita ada pemilikan tidak sempurna. Okey. Pemilikan tidak sempurna. Okey, sebagai contoh, kita ada harta milik peribadi. Kemudian kita menggunakan kontrak dipanggil i'arah. I'arah. Apa itu i'arah? I'arah ialah pinjaman. Pinjaman ni dia ada dalam bentuk qard. Okey, sebagai contoh saya pinjamkan duit kepada Ustaz Firdaus. Okey, Ustaz Firdaus saya pinjamkan duit. Itu ialah qard. Pinjam. Betul. Pinjam. Kemudian saya kata kepada Ustaz Firdaus, saya nak pinjam motor. Adakah itu pinjam? Pinjam juga. Jadi pinjaman yang i'arah ataupun i'arah ni tadi, kita pemilikan manfaat tanpa bayaran-bayaran tertentu.
atau secara percuma dengan ketetapan syarat yang telah dipersetujui. Maknanya sebagai contoh, Ustaz Ustaz Firdaus, saya pinjamkan saya motor dia EFI, kemudian saya bawa pergi rempit jap, nak pergi rempit je, nak layan corner, kemudian saya pulangkan balik kepada Ustaz Firdaus. Itu ialah i'arah. Ya, kemudian kita pergi kepada kebenaran, iaitu ibahah. Ibahah ialah pemberian keizinan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Sebagai contoh, pemilik harta bertindak memberikan keizinan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Sebagai contoh, macam pemilik kebun memberi kebenaran kepada jiran-jirannya untuk mengambil buah-buahan di kebunnya. Itu ialah kebenaran. Itu adalah pemilikan, salah satu contoh pemilikan tidak sempurna bagi hak manfaat peribadi. Ataupun hak intifak. Pemilikan manfaat peribadi ialah hak al-intifak. Okey. Saja je, memang saya tak letak dalam slide. So, korang catat. Okay, sebab lepas ni akan ada kuis mengejut. Biarlah, kosong-kosong lah kan. Tak apa. Kosong pun Allah sayang kan. Jadi, kemudian kita pergi ke wasiat. Okay, apa itu wasiat? Wasiat ialah memberi manfaat secara sukarela dan percuma kepada penerimanya dan hanya terlaksana selepas pemberi meninggal dunia. Okay. Itu adalah wasiat. Okay. Macam kita tengok cerita Tiga Abdul kan. Itu banyak menggunakan kontrak wasiat. Okay. Kemudian kita ada sewa ataupun ijarah. Ijarah sewa. Sewa di mana kita penyewa menggunakan satu harta kemudian dikenakan bayaran yang tertentu. Sebagai contoh, bila anda pulang ke kampus, anda akan duduk di college. College. Kemudian anda akan menyewa. Anda akan menggunakan kontrak ijarah. Anda menyewa college itu untuk anda istirahat, anda nak buat assignment kan. Okey. Anda perlu duduk di kampus, belajar bersungguh-sungguh kan. Tidak boleh merempit kan. Ni seokok pula dalam college, nanti kan terbakar. Saya risau juga ni. Lelaki saya tak risau sangat, perempuan seokok. Kan? Baik ya, anda ustaz dan ustazah semua Okey. Itu adalah sewaan. Okay, kemudian kita pergi wakaf. Wakaf ialah kita memberi milik kepada, kita menyerahkan pemilikan kita itu kepada orang ramai untuk manfaat orang ramai. Sebagai contoh, saya mewakafkan tanah saya ini untuk pembinaan sekolah agama. Itu sangat buat wakaf sekolah agama kan. Itu adalah wakaf. Kemudian kita ada pemilikan zat sahaja. Macam tadi itulah. Dia lawan kepada manfaat peribadi tadi. Di mana kita ada, orang kata apa, pemilikan zat tu, sebagai contoh macam tadilah. Motor tu Firdaus punya. Itu maknanya Firdaus kata apa, merupakan pemilik kepada zat tersebut. Okay, kemudian dia menyewakan kepada saya. Jadi saya akan menjadi hak intifak ataupun hak manfaat diri saya sendiri. Manfaat tu. Jelas? Okey. Kemudian kita pergi ke hak manfaat zat. Okey, yang ni agak tinggi sikit Hak manfaat zat. Sebagai contoh, kita ada beberapa. Sebagai contoh, hak murur, hak laluan. Okey. Apa itu hak laluan? Iaitu pemberian manfaat menggunakan jalan untuk sampai ke tempat hartanya dengan melalui kawasan orang lain. Itu adalah hak murur. Okey. Hak murur. Okey. Saya ulang sekali lagi. Hak murur ialah sebagai contoh kebun Ustaz Firdaus kat dalam. Sebelum nak sampai ke kebun Ustaz Firdaus akan ada tanah kebun Ustazah Alia. Jadi Ustazah Alia perlu memberikan satu ruang jalan untuk Ustaz Firdaus masuk ke tanahnya. Itu yang dipanggil pemilikan manfaat zat sahaja. Maknanya kita perlu ada sediakan jalan kepada Ustaz Firdaus tadi untuk pergi ke hartanya. Itu adalah hak milik Ustaz Firdaus juga untuk penggunaan sebab dia pemilikan yang tidak sempurna. Okey. Kemudian kita ada hak minuman. Okey. Hak minuman ataupun hak al-syurub. Tadi hak al-murur. Hak al-syurub. Maksudnya minum, syarabah minum kan. Pemberian manfaat untuk mendapatkan sumber air untuk keperluan sendiri, ternakan dan tanaman. Merupakan hak
seseorang untuk memperoleh air dari tempat-tempat yang tentu yang telah disedia bagi tujuan minum, menyiram dan tanaman dan bersuci. Sebagai contoh, air lah, air sungai kan. Air sungai kita dapat manfaat zat dia. Okey. Alright, kemudian kita ada hak saliran. Hak saliran ataupun hak al-masir Okey. Hak bukan, hak sekejap, saya pernah lupa dah. Hak minuman, hak laluan, hak saliran ni tadi. Okey, saliran ni tadi sebagai contoh dia nak mengairkan tanaman kalau ikutkan dia nak siram air kemudian sungai jauh. Jadi dia buat orang kata apa, saluran tu dia melalui tanah. Bayangkan Ustaz Firdaus tadi tanahnya kat tengah, kemudian sungai jauh, jadi dia meminta kebenaran atau dia mendapatkan hak manfaat zat tu untuk bagi sedikit ruang Ustazah Alia membenarkan saluran tadi melalui kebunnya. Itu adalah hak saliran. Kemudian hak pelupusan ataupun hak masir. Okey. Hak pelupusan. Okey, hak pelupusan ni apa Hak pelupusan dia bahasa Arab dia. Okey, hak al-masir lah, hak al-masir di mana macam tadi hak saliran masuk ke kebun, hak pelupusan ialah kotoran daripada kebun perlu melalui kebun Ustazah Alia tadi tu pergi ke tempat kumbahan ataupun pembuangan tadi. Itu adalah hak al-masir. Kemudian hak yang terakhir hak jiran. Okey, hak mendapatkan faedah bersama jiran. Itu adalah hak-hak pemilikan yang tidak sempurna. Jadi secara kesimpulannya, tiba-tiba dah kesimpulan dah. Betul-betul keras telinga korang dengar saya bebel 1 jam. Kemudian Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan sesama umat mencari harta sebanyak yang mungkin. Jadi tapi kita perlulah mencari harta secara sah. Okey, jelas? Jadi ada apa soalan sebelum kita pergi ke aktiviti yang seterusnya? Okey. Saya bagi masa anda kita akan berehat lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita akhiri sebelum kita buat aktiviti. Saya bagi masa sampai 10 5 minit untuk anda pergi minum. Okey. Untuk berehat. Kita akan mula 11 5 minit. 3 minit saja. Okey, silakan. Kalau nak pergi minum, tutup kamera dulu, nak pergi minum, nak pergi membuang ke apa yang patut nak boleh dibuang. Okey, untuk kita buat aktiviti yang seterusnya.